Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ila kafatil anbiya'i wal mursalin, wa ila ashabihi al-kiram, at-tabi'in wa tabi'it tabi'in, wa ila al-arba'atil a'immatil mujtahidin, wal muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, liwalidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina, wa khususan إلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا فقها في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, rakan-rakan, ibu ayah, kita masih lagi bersama dalam sesi daurah pengajian kitab Setangkai Padi secara bersiri. Mudah-mudahannya dengan kesungguhan kita, dengan tekad kita untuk kita berada di dalam majlis ini, supaya Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita. Moga-moga Allah Ta'ala buka pintu hati kita untuk kita faham. Kerana ilmu ni sikit mukadimah sebelum kita meneruskan. Kerana ilmu tauhid ini ilmu yang melibatkan dengan akal. Ilmu orang panggil ilmu akli, ilmu yang bangsa akal. Jadi oleh kerana ilmu tauhid ini ilmu yang bangsa akal, maka sekurang-kurangnya kita mestilah sedikit sebanyak membuat persediaan hati kita. Kita buka hati kita, kita buka fikiran kita, positifkan fikiran kita untuk menerima apa yang disampaikan dengan kita menggunakan istilah-istilah ulama kalam. Dan saya berusaha sebaik mungkin untuk memudahkan istilah-istilah yang dikeluarkan oleh ulama menggunakan bahasa Arab supaya mudah kita faham. Kalau tak cun terpulanglah. Tak cun maknanya di FB Google Meet ni ada problem. Saya tengok kalau kata ke line tu insya-Allah line saya tak ada masalah apa. Okey, baik. Baiklah. Jadi ilmu tauhid ni ilmu yang melibatkan dengan akal. Jadi bila kata ilmu yang melibatkan dengan akal, kita mesti kena buat persediaan dengan akal kita untuk menerima ilmu ni. Kita mesti kena buat persediaan akal untuk menerima ilmu ni. Poin dia, ilmu tauhid ni ilmu akli. Ilmu yang kita kena guna akal kita untuk suluh. Dia ilmu kelakuan yang seperti kita sebut semalam. Kalau tuan-tuan buka tengok dalam kitab Ta'limul Muta'alim ataupun Pelita Penuntut, di mukadimah depan dia beritahu kata ilmu kelakuan ni ada 3. Kita kena belajar ilmu kelakuan. Apa dia ilmu kelakuan? Ilmu 3 ni, tiga ilmu ni. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Jadi ilmu tauhid
satu-satunya ilmu dalam konteks ilmu fardu ain ni, ilmu tauhid ni satu-satunya ilmu yang mesti kita menggunakan akal kita. Ada. Kita mesti menggunakan akal. Jadi kalau ilmu fiqh pula, kenapa ilmu tauhid menggunakan akal? Kerana ilmu tauhid ini dia kita terpaksa kerahkan akal fikiran kita ni untuk memikirkan tentang dalil, ataupun dalam istilah yang lain di dalam bahasa Arabnya dipanggil istidlal. Kita kena cari dalil. Kita kena prosah dalil. Kita kena kok mana pun kita kena cari dalil, kita kena usaha bab dalil, kita kena bagi faham dalil. Kerana dalil ni ada hubung kait kita dengan makrifah. Dalil ini ada hubung kait dengan makrifah. Jadi nak tak nak kita mesti buat persediaan akal kita. Tu ilmu tauhid ni. Sebab tu ilmu tauhid ni saya harap sungguh-sungguh lah, walaupun kita berada secara online, saya harap orang yang masuk di awal ni, daripada awal bismillah mula buka kitab, kulit kitab tadi, dia jangan pergi ke mana dah. Tunggu sampai habis. Kerana kalau kata tuan-tuan boleh tunggu sampai habis, maknanya Allah pilih tuan-tuan. Tuan-tuan kena usaha bahawa aku ni mendapatkan ilmu tauhid ini, walaupun di peringkat awal, di peringkat basic. Saya mungkin bantu tuan-tuan di peringkat permulaan. Berdoalah pada Allah supaya Allah Ta'ala pilih kita untuk kita faham ilmu tauhid. Kenapa? Kerana kebanyakan, ini almarhum Tuan Guru sendiri beritahu, kebanyakan kebiasaan kalau ilmu tauhid ni, buka kitab tauhid ramai 200-300 orang. Saya pernah majlis saya 105 orang, 150 orang, bahkan lebih. Tapi bila akhirnya kita bukan dekat akhir, masuk saja perbahasan hukum akal, semua dah jam, semua dah keluar, semua dah lari. Sebab apa? Sebab dia tak bagi peluang dekat diri dia. Dia tak bagi peluang dekat diri dia untuk menggunakan akal dia sebaik mungkin untuk mengenal Allah. Tu. Jadi oleh kerana dia tak bagi peluang kepada diri dia untuk dia berjaya nak menguasai ilmu tauhid, akhirnya dia bawa diri dia dalam keadaan dia gagal untuk kenal Allah. Sedangkan diri dia, sedangkan taklif ke atas dia tidak pernah gugur. Bila taklif atas dia tidak pernah gugur, berarti kewajipan itu dia bawa sampai mati. Tapi dia gagal untuk kontrol diri dia, dia gagal untuk kontrol emosi dia. Sebab akal dia kurang berfungsi, akhirnya emosi dia gagal. Maka sebab itu kita perlu tanamkan di dalam hati kita bahawa aku mesti kuat, aku mesti bertahan, aku mesti gunakan sebaik mungkin akal aku untuk menerima istilah-istilah yang disebut dan dirongkaikan oleh para ulama. Jadi dalam ilmu kelakuan dia ada dua. Satu, ilmu yang melibatkan dengan akal. Okey, tuan-tuan tulis no. Akal melahirkan fikiran. Hati melahirkan perasaan. Okey? Akal melahirkan fikiran, hati melahirkan perasaan. Tulis gitu. Akal terbahagi pada dua. Akal terbahagi pula kepada dua. Tulis di ruang komen. Yang pertama, akal yaqadah. Itu dipanggil akal yaqadah. Apakah yang dimaksudkan dengan akal yaqadah? Yang dimaksudkan dengan akal yaqadah iaitulah akal yang sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang sahabat kita ajukan semalam. Yang sahabat kita ajukan semalam. Kenapa seorang tu boleh lupa Allah? Kerana dia punya akal. Ketika itu akal dia tidak berfungsi sebagai yaqadah. Okey? Dan yang kedua, akal ini dipanggil sebagai akal ghaflah. Apa dia akal ghaflah? Akal yang lalai. Akal lalai, okey? Akal lalai. Jadi akal ada dua. Akal melahirkan fikiran. Fikiran mana yang dia fikirkan? Yang pertama, fikiran yang baik yang dipanggil akal yaqadah, sedar. Okey? Yang kedua dipanggil dengan akal ghaflah. Hak ni hak sahabat kita tanya malam ni.
Akal ghaflah ni dia bukan maknanya dia lupa Tuhan terus. Bukan dia terus dah. Dia bukan lupa Tuhan terus, tapi dia lalai. Macam kita bawa kereta. Kita ni bawa kereta ni expert dah. Kalau 3-4 tahun dah kontrol steering dengan minyak, dengan apa bala semua tu, memang kita ni dah expert. Kita dah pro, kita dah tera. Tapi main dengan telefon ni, kita duk pegang telefon ni, kan? Gaduh-gaduh kita belah pungkok kereta orang. Gaduh-gaduh traffic light kita tak dam brake. Gaduh-gaduh kita jatuh dalam parit. Kita masuk lorong orang belah kita tak nampak. Orang lena kita duk jaga, kita duk senang. Tapi oleh kerana kita main telefon, orang lenggak kita. Ini orang panggil ghaflah, lalai. Jadi lalai ni, orang tu lah ketika dia lalai, dia lupa Tuhan. Yang ni ulama haramkan ke atas diri mereka. Ulama sufi haramkan ke atas diri mereka. Okey? Akal melahirkan fikiran dan hati melahirkan perasaan. Perasaan. Okey. Perasaan ni juga ada dua. Perasaan yang baik, dan perasaan yang buruk, yang jahat. Saya lupa istilah tu. Istilah dalam bahasa Arab tu. Saya lupa. Mengaji dah tapi lupa. Okey. Hati orang panggil apa? Akal dan hati, ataupun kita panggil nafsu. Akal dan nafsu. Nafsu. Bukan perasaan tadi dah. Yang pertama akal, yang kedua nafsu. Silap tadi. Yang pertama akal, yang kedua nafsu. Akal dua. Yang pertama akal yang baik, yang kedua akal yang buruk. Akal yang baik nama dia akal yaqadah. Yang buruk nama dia akal ghaflah. Nafsu juga punya dua. Nafsu yang baik dan nafsu yang buruk. Nafsu yang baik dan nafsu yang buruk. Nafsu dia ke arah yang baik. Okey. Hati. Hati tu ubah pergi jadi apa? Hati, tengok dia kawan kita Nurul Syahri. Dia sebut hati melahirkan. Hati tu ubah nafsu. Okey. Akal melahirkan fikiran, nafsu melahirkan perasaan. Nafsu ni mana hati? Kita pergi ke hati. Sebab kita nak faham konteks ilmu kelakuan tu. Baik. Nafsu dia melahirkan dua juga. Yang pertama dia melahirkan perasaan yang baik. Perasaan yang baik. Saya lupa istilah, nanti saya sebut semula ataupun saya sebut dalam ruang komen. Saya lupa istilah tu. Yang kedua, hati nafsu dia melahirkan juga nafsu yang buruk. Nafsu yang baik, mesti kena ada nafsu yang baik. Kalau tidak ada nafsu yang baik, susahlah. Mesti kena ada nafsu yang baik. Nafsu yang baik iaitulah dengan isteri ataupun isteri-isteri bagi orang yang lebih. Itu nafsu yang baik digunakan untuk siapa? Untuk pasangan dia. Kalau isteri dengan suami dia, kalau suami dengan isteri dia. Itu nafsu. Kalau tidak ada nafsu, kacau itu. Baik, yang keduanya nafsu yang jahat. Okey, nafsu yang jahat. Nafsu yang jahat, tengok kera pun jadi kerja. Ini masalah. Nafsu yang jahat bukan kata tengok orang, tengok kera pun haram dah. Tengok lembu pun haram dah. Tengok kebau, tengok kubau pun haram dah. Lama-lama dia pun jadi macam kubau. Okey, jadi oleh kerana yang demikian, ilmu kelakuan ini dia melibatkan dengan dua keadaan. Yang pertama iaitulah akal. Yang kedua iaitulah jiwa dan perasaan. Akal dia mesti menggunakan fikiran dia untuk mendapatkan fakta-fakta yang ada dalam ilmu tersebut. Jadi saya cuba untuk cari jalan untuk nak tukarkan bagaimana untuk menarik minat orang. Bagaimana kita nak tukarkan daripada asalnya fakta kepada story ataupun cerita. Yang ni yang kita kena kaji kena study dan kita kena kaji olah supaya orang tidak pernah jemu dengan ilmu tauhid, ilmu yang melibatkan dengan fakta. Macam tu juga orang yang minat mengaji tauhid ni, kalau kita perhati tengok peratus dia terlalu sikit berbanding dengan orang yang minat ilmu cerita, bab kiamat, bab mati, bab mahsyar. Memang kita boleh tarik orang supaya insaf. Tapi kalau mereka tu kita ajak mengaji ilmu tauhid, memang akan jadi masalah kepada mereka. Kenapa? Mereka sendiri tidak membuat persediaan untuk menerima ilmu tersebut. Sebab akal mereka tidak pernah menerima dan mereka tidak dididik, mereka tidak ditekan, mereka tidak mengetahui bahawa itu adalah satu paksaan dan tekanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama ilmu kelakuan ni, yang pertama ilmu yang melibatkan akal.
Dan sudah tentu ilmu yang melibatkan dengan akal ini merupakan ilmu fakta. Ilmu yang berdasarkan kepada takrif-takrif yang tidak boleh diubah. Ini fakta yang sudah tetap. Baik, yang keduanya begitu juga dengan ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni dia semata-mata fakta yang perlu kita ikut. Dia bukan bangsa fikir akal tetapi mutlak fakta. Dia semata-mata fakta, solid. Benda yang dah dikeluarkan oleh ulama. Sebab tu urusan fiqh, urusan amalan, sah batal, halal haram, kita tak boleh nak rombak. Melainkan ada beberapa masalah saja yang kita boleh bandingkan hukum, iaitu seperti mana berlaku dalam masalah qiyas. Itu kita buat bandingan hukum. Jadi fiqh adalah semata-mata fakta yang kita tak boleh nak ubah, dan apa saja yang ditetapkan oleh ulama maka perlu kita ikut. Berbeza pula dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini adalah ilmu kelakuan. Kelakuan mana? Kelakuan hati. Dia melibatkan perasaan. Sebab itu kalau cerita bab ilmu perasaan ni, ilmu tasawuf ni ramai orang minat. Ramai orang minat ilmu tasawuf ni. Hatta yang dia tak pernah mengaji ilmu tasawuf pun tiba-tiba jadi ahli sufi. Mungkin dengan sebab pembacaan, mungkin dengan sebab dia follow dalam YouTube. Dia follow grup dalam YouTube. Dia ada grup-grup dia, IG. Dia ada grup Telegram. Banyak grup-grup sufi-sufi ni. Kalau sufi betul tak apa. Tapi kalau tak betul, susah lah. Dia jadi sesat. Imam Ghazali sebut dalam kitab dia, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kata dalam kitab dia, dia kata, man lam yataghalghal fi ilmina hadza mata musiran 'ala al-kaba'ir wa huwa la yash'uru. Barang siapa yang tidak mendalami ilmu tasawuf dengan betul dan dia tidak mengamalkan ilmu tasawuf itu secara betul, secara tepat, secara benar, apa akan jadi kat dia? Kalau dia tak mengaji ilmu tasawuf, mata musiran 'ala al-kaba'ir wa huwa la yash'uru. Dia mati dalam keadaan dia mengekali dosa besar dengan dia membawa segala sifat-sifat mazmumah yang dia tak taubat daripada sifat mazmumah itu, bawa masuk dalam kubur. Dia tak sedar kata dia melakukan dosa-dosa besar. Wa huwa la yash'uru. Dia tak sedar. Ini Imam Ghazali kata. Tetapi yang paling membimbangkan mereka yang berilmu, bertasawuf, orang panggil apa? Mustaswif. Mereka bertasawuf tetapi mereka tidak menerima daripada guru yang betul. Apabila mereka tidak menerima daripada guru yang betul, sehingga kan mereka tidak dididik, ditarbiah dengan syariat yang betul, akidah yang betul, maka inilah dipanggil man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tadandaqa. Barang siapa yang terjun dalam bidang tasawuf tetapi tidak mendalami ilmu syariat, tidak faham tauhid, maka mereka itu zindik. Wal a'yaz billah. Baik tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, apa yang perlu kita tahu di sini, kita pasti kita kena gunakan akal kita untuk kita mengaji ilmu tauhid. Yang pertama kita mesti kena tahu matlamat kita, apa tujuan dia untuk kita mengaji ilmu tauhid. Semalam kita dah beritahu matlamat kita. Dan yang keduanya kita kena faham alat untuk nak mengaji ilmu tauhid ni. Alat untuk nak mengaji ilmu tauhid ni di mana? Sebab tu kena gunakan. Saya secara peribadi memang kita bukan Syekh Nuruddin. Bukan kita Syekh yang besar-besar untuk nak tegur, nak cengkah, nak apa. Tapi kadang-kadang kalau di majlis ilmu, di masjid-masjid, memang kita tidak berpuas hati. Saya lebih suka walaupun online secara begini, tapi kalau tuan-tuan sendiri, sahabat-sahabat sendiri fokus. Biar tak ada orang tak apa di depan kita, tapi fokus. Kalau di masjid kita nak tegur orang yang pegang tasbih, dia duduk pegang tasbih, dia merhati. Dia duduk sandak tiang, dia merhati Allah, 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 Allah. Padahal kita gunggang, pumpam di depan tu menyatakan kaedah ilmu nak bagi faham fardu ain. Dia buat dia duduk zikir. Sekali kita tak boleh tahan, kita tegur. Malulah dia. Tu. Kita tegur secara umum. Orang pegang Quran. Tengah kita duduk baca tauhid, dia pegang Quran. Mu nak baca Quran, mu balik rumah. Mu nak baca Quran selepas pengajian ilmu. Ingat ni. Ini adab dah. Ini bahaya. Kalau Syekh Nuruddin dia jengkah suruh balik lah. Apatah lagi pegang telefon. Kalau pegang Quran sendiri pun tak orang kata apa, satu sifat yang tidak baik, apatah lagi telefon. Kecuali lah telefon tu kita sedang buat note. Kita buat nota, tak apalah. Kalau Syekh tengok, Syekh buat nota Syekh. Tak apa.
Ni main telefon. Jadi maknanya ilmu tauhid mesti kena fokus real, mesti kena fokus sebaik mungkin. Itu saya sebut tu lah. Ni aku rasa kita nak masuk malam ni. Berat juga ni. Tapi saya cubalah, no. Saya cuba. Kalau tuan-puan tak faham, insya-Allah kita boleh ulang. Tak ada masalah apa, no. Tak ada masalah apa. Ustaz Afif pun ada. Ustaz Din pun ada. Ustaz Abu Barakat pun ada. No. Ramai ustaz-ustaz dalam ni. Saya bukan erti sangat Ustaz, no. Jadi saya kongsi setakat apa yang saya mengaji lah. Hak lebih tu kita tak erti. Lebih-lebih tak erti, kita jangan untuk memulai. Sikit-sikit boleh. Baik, sambungan kalam kata musannaf kita rahimahullah. Masih lagi di depan, masih lagi di peringkat awal. Itulah kata tauhid ni, nak tak cerita, kena cerita. Takut lagi orang kata apa, bila kita tak tahu apa tujuan mengaji ilmu tauhid, bila kita tak tahu apa sebab yang memeningkan kita, duk pening-pening dah, kita memang kena pening lah. Sebab apa? Sebab ilmu tauhid ni ilmu akal. Apa peningnya? Peningnya. Nafsu aku mana tak pernah dengar pening istilah wujubul wajib segala macam. Apa sifat fi'il, sifat zat, sifat. Jadi akan memeningkan kita. Ya memang pening sebab apa? Ilmu tauhid adalah ilmu akal. Ilmu tauhid adalah ilmu akal, ilmu yang perlu guna sepenuhnya ilmu akal. Ilmu istidlal. Allah Ta'ala berapa banyak ayat Quran yang Allah Ta'ala kata dalam Quran, suruh kita guna akal kita. Afala taqilun ya ulil albab ya ulil absar la'allakum tatadhakkarun. Allah. Banyaklah ayat Quran tu. So kita fikir ni beza. Tuan-tuan simpan tahu satu kaedah ni. Kepercayaan tentang Tuhan tidak lari. Sama saja orang yang bukan Islam, yang punya agama, dia mempercayai kewujudan Tuhan. Ini dia nak pergi ke rububiyah sikit, tapi bukan rububiyah Wahabi, bukan. Wahabi mengislamkan, mengiktibarkan iman atau kepercayaan orang-orang yang kafir ni. Kenapa rububiyah? Jahat apa ni? Rububiyah tu bukan maksud tu. Bukan maksud manusia yang mengaku kata wujudnya Tuhan, bukan itu. Beza antara orang Islam dan orang yang bukan Islam. Orang yang Islam dan orang yang bukan Islam, bezanya di mana? Orang yang bukan Islam, mereka mempercayai kewujudan Tuhan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Tu. Kalau kamu tanya, kalau hampa tanya depa tu orang kafir lah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi ni? Allah lah, jawab depa, Tuhan lah. Allah tu mana Tuhan lah. Tuhan tu Allah, jangan kata Tuhan tu banyak. Ni sesat. Baik. Jadi bezanya orang bukan Islam dengan orang Islam apa dia? Bezanya ialah orang bukan Islam tidak menggunakan akal. Tetapi kepercayaan mereka kepada kewujudan Tuhan itu yang menciptakan manusia, yang menciptakan makhluk dan alam semesta ini melalui perasaan mereka. Melalui perasaan. Orang kafir mengaku Tuhan melalui perasaan. Ini sudah diuji, tuan-tuan. Bukan saya reka-reka dah, ini ada cerita dia. Sudah diuji. Tetapi orang Islam mempercayai kewujudan Allah sebagai Khalik ialah dua. Yang pertama iaitulah akal. Yang kedua iaitulah jiwa dan perasaan. Kita zikir Allah, 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 Allah. Kita zikir lafaz Allah, Allah. Ini menarik jiwa kita, melembutkan hati kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu untuk jiwa. Kita percaya wujudnya Allah. Tapi kalau kita hanya zikir ya Allah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, tapi akal kita tak pernah memikirkan tentang Tuhan, ini satu kecederaan di dalam jiwa orang Islam. Satu cedera yang amat sangat. Inilah ramai yang berlaku di kalangan masyarakat kita, hanya menyebut nama Allah tetapi tidak kenal siapa itu Allah. Allah kata dalam Quran, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ramai dari kalangan manusia yang jadi hamba kepada Allah tetapi hanya hamba pada nama, bukan jadi hamba pada musamma. Dia bukan jadi hamba kepada tuan nama tu, tapi dia jadi hamba kepada nama kerana dia hanya kenal Tuhan dia itu Allah, tetapi dia tidak kenal siapa yang memiliki nama Allah itu. Pening-peninglah baru jadi Ustaz. Kena pening dululah. Kena pening dulu.
Sabar. Saya pemakan tahun. Dan sampai hari ni pun kita masih mengaji, kita belajar dengan guru. PKP nak pi tak boleh. Kalau tak PKP memang tak ada lah. Memang kena pi mengaji. Malamnya hilang. Habis. Baik nah. Okey, jadi apa beberapa poin dah saya sebut tadi. Kita sambung kitab kita. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Dan makna alam. Ni tuan-tuan memang kena sedia pen, kena sedia buku, nota, tab, komputer dan sebagainya. Ikutlah. Terpulang. Jadi, saya sebut secara perlahan, mungkin saya akan ulangkan sekali dua. Dan makna Tuhan itu, kalau di depan memang saya akan pakai whiteboard lah. Kalau di depan saya akan pakai whiteboard. Dan makna Tuhan. Baik. Ialah satu zat yang terkaya ia daripada tiap-tiap barang yang lain dan berkehendak dan bertumpu kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain. Sebelum tu saya nak tanya dulu, kokot tuan-tuan boleh jawab. Siapa yang tak ada kitab lagi? Tu saya nak tanya dulu. Siapa yang tak ada kitab? Dekat saya ada kitab. Tapi dia terlalu halus. Dia tak sesuai. Sebab tu saya suruh Ustaz Zikri, Ustaz pihak pengurusan photostat kitab yang agak bagi besar sikit supaya tuan-tuan dapat catat, dapat tulis. Tuan-tuan yang tak ada kitab memang usahalah cari dapatkan kitab. Kerana apa? Kitab ni walaupun dia ringkas tapi setiap lafaz itu ada maksud dia. Tuan-tuan boleh tulis. Dan jadikan simpanan serta rujukan tuan-tuan. Kitab tak sampai lagi, tak apa, dobit dulu. Tu. Kalau kata nak tak sampai, saya baru nak order. Kalau macam ni boleh. Kalau macam ni boleh. Selepas saya mengaji, saya akan snap gambar muka surat. Saya akan snap gambar muka surat di ruang komen. Maka tuan-tuan boleh ambil dah istifadah daripada situ. No? Muka surat yang pertama, muka surat yang kedua saya akan ambil. Ambil gambar, buh di ruang komen. Tuan-tuan boleh print keluar. Sementara tunggu kita. Okey. Baik. Dan makna Tuhan itu ialah satu zat yang terkaya ia daripada tiap-tiap barang yang lain dan berkehendak dan bertumpu kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain. Ini makna Tuhan. Ini makna Tuhan. Baik. Jujurlah kita katakan. Jujur kita kata, ramai dari kalangan manusia, ramai dari kalangan umat Islam, dengar baik-baik tuan-tuan. Ramai dari kalangan umat Islam yang tidak boleh membezakan, yang tak boleh membezakan yang mana satu Tuhan dan yang mana satu sembahan. Okey? Sebab apa saya kata macam tu? Sebabnya yang mereka ni tak boleh membezakan yang mana satu Tuhan dan yang mana satu sembahan. Sebabnya mereka mendakwa bahawa sembahan orang kafir itu adalah Tuhan. Dia kata yang ni Tuhan. Dia bawa kereta, bawa anak-anak. Lepas tu anak tanya, ni apa dia ni? Tokong ni Tuhan dia apa? Ini tak betul ni. Tak betul. Jadi kena bagi beza. Yang mana satu Tuhan, yang mana satu sembahan. Kalaulah mereka kata Tuhan ni banyak, jaga. Perkataan Tuhan banyak, jikalau betul-betul dia mensabitkan, dia meyakini, dia mengatakan Tuhan itu banyak, Tuhan itu banyak, maka jatuh kufur ketika itu. Kalau dia kata, Tuhan ni banyak, Allah tu satu, maka orang yang kata lagu tu, orang tu sesat, bahkan boleh jadi kufur. Kerana apa? Kerana sebab dia tidak boleh membezakan yang mana satu Tuhan dan yang mana satu sembahan. Tuan-tuan boleh faham tak? Ni ramai ni orang Islam Melayu ni. Aduk kata yang tu Tuhan. Bahkan di kalangan ustazah, di kalangan asatidah, kita buat jamak pun. Bahkan di kalangan asatidah dan pendakwah-pendakwah hari ni mengatakan, saya pernah dengar,
Kita tak boleh sebut perkataan Tuhan kerana Tuhan itu banyak. Kita kena sebut Allah. Ada juga dia kata kita jangan sebut sembahyang kerana sembahyang ini adalah perbuatan orang yang bukan Islam. Kita kena sebut solat. Kalau bahasa kasar saya kata kepala otak hang. Tu. Tak ada siapa nak marah saya lepas ni pasal semua duduk jauh. Betul ke tak betul? Ada orang kata lagu tu? Betul ke betul? Ada orang kata lagu tu? Tuan-tuan cuba habaq Ustaz. Apa saya kata tak saat ni? Ada dari kalangan asatilah dan pendakwa hari ni dia mengatakan kita tak boleh sebut Tuhan kerana Tuhan itu banyak. Yang kita sebutnya Allah kerana Allah itu satu. Ini kepala otak dia. Dan ada lagi satu saya biasa dengar, saya tak mau sebut ya siapa. Duk masih lekat lagi di memori saya ni. Memori saya masih lekat, siapa dan terbayang lagi muka dia. Tiga tak duduk di depan saja pasal dia duduk dalam TV nak sepak tak boleh. Dia kata jangan sebut sembahyang, kena sebut solat. Masya-Allah. Tu nak marah tu. Apa hampir tak kerti tu? Sembahyang dengan solat. Solat tu bahasa Arab, bahasa Melayu sembahyang. Hang tak kerti makna sembahyang, apa dia makna sembah, apa dia makna yang. Tu semua kata betul. Mana saya tak salah, bukan saya mereka. Saya bukan mereka-reka, saya bukan buat bid'ah dalam soal ni. Soal ni soal kita nak mempertahankan akidah yang benar. Soal kita nak jaga tauhid. Kita soal nak jaga tauhid umat Islam. Kita nak kontrol umat Islam supaya akal mereka dipagari dengan pagar syariat yang betul. Ya. Zainul Rafa tu sahabat FB. Tu. Memang betul. Bukan saya nak reka-reka ni tuan-tuan. Saya tak mau nak reka, bukan saya reka-reka, bukan saya kaki reka-reka buat bid'ah dah. Apa dia makna sembahyang? Apa makna sembahyang? Sembahyang. Sembah, kalau tuan-tuan tahu, kita duduk tungin terbalik, takbir, rokok, iktidal, sujud, duduk antara duduk sujud. Itu maknanya perbuatan yang menunjukkan kita sedang menyembah. Itu makna sembah. Sembah ni apa? Lafaz sembah itu bermaksud apa? Tuan-tuan tulis taruh. Sembah itu bermaksud pengakuan kita terhadap sesuatu itu bahawa dia adalah Tuhan. Itu makna sembah. Kalau sembahyang, apa dia? Perbuatan kita yang menunjukkan ke atas sesuatu itu dia adalah Tuhan kita. Tuhan apa? Tuhan yang. Okey, ini sifat dia, mausuf dia mausuf. Sifat mausuf, mausuf dia apa nama? Sifat mausuf, mausuf dia pun mausuf. Tu. Apa dia? Sembahyang, yakni sembah Tuhan yang apa? Yang ada, yang wujud, yang qidam, yang baqa, yang mukhalafah, yang qiyamu binafsih, yang wahdaniyah, yang kudrat, yang iradat, yang ilmu, yang sama, yang basar, yang kalam. Itu maksud sembahyang. Ni sampai kata tak boleh sebut lafaz sembahyang pasal sembahyang ni perbuatan orang kafir. Bodoh, 3 kupang, 5 perut, 3 serangkai, buta perut tak ada atas. Tu kita nak sebut benda tak elok tu. Bukan dia merosakkan orang, dia merosak tolong, dia merosakkan orang. Dia tolong merosakkan orang. Sebab tu kita kenapa betul tuan-tuan. Kita kenapa betul benda ni supaya jangan jadi kesilapan membawa sampai kepada anak cucu. Tu. Jadi saya terpaksa kena sebut walaupun dah makan masa kita. Kalau nak saya lajak lagi. Suara tu ada lagi. Kalau nak saya lajak lah. Kalau tak boleh tuan-tuan keluar. Saya pun tengok tuan-tuan keluar, saya berhenti ya. Baik. Okey. Dan makna Tuhan. Apa dia maksud makna? Dan ni orang panggil lafaz istinaf. Lafaz mula. Dia nak cerita satu perkara baru dekat kita sebagai permulaan mengaji ilmu tauhid, mesti kita kena kenal makna Tuhan. Tuan-tuan setakatlah tuan-tuan kenal tak Tuhan tu apa? Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Tak payah sebutlah komen. Kalau tuan-tuan sebutlah komen, saya ikut malu. Kenal ke tak kenal? Pasal apa Fir'aun mengaku kata dia Tuhan? Lagi siapa lagi ya? Siapa lagi yang mengaku kata dia Tuhan? Ayah Pin ke? Lagi siapa lagi? Ada lagi tak yang mengaku kata dia Tuhan? Dan selain daripada Fir'aun, Abang Jaidin, siapa lagi yang mengaku kata dia Tuhan? Sagi takrif lagi. Sagi takrif. Apa ada siapa lagi yang mengaku kata dia Tuhan?
Okey, baik. Pasal apa seorang tu mengaku kata dia Tuhan? Kerana Allah Ta'ala hantar dia untuk menyesatkan diri dia dan orang lain. Okey. Tu sebab tu. Baik. Orang kalau dia mengaku kata dia Tuhan, jangan terus kita menolak. Tetapi kita minta dia supaya dia buktikan betul-betul dia Tuhan. Dajjal, betul? Tapi Dajjal tak keluar lagi. Dajjal tak keluar lagi. Ni hak keluar dah. Hapi dah. Fir'aun, ayah Pin. Lagi siapa lagi? Fir'aun kata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu. Tu. Ayah Pin Tuhan juga, kata Tuhan ke belah mana. Orang yang dakwa kata dia Tuhan, jangan kita tolak dakwaan dia. Kita tak boleh tolak terus dakwaan dia. Orang yang macam ni, supaya kita nak selamatkan orang lain supaya jangan jadi sesat seperti mana dia, kita jangan terus tolak dakwaan dia. Sebaliknya kita tolong dia, minta dia buktikan apa bukti yang mengatakan bahawa dia Tuhan. Kenapa? Kerana Allah sendiri sudah membuktikan bahawa Allah itu Tuhan. Allah membuktikan bahawa dia Tuhan. Tiba-tiba ada yang nangwai mananya mengaku kata dia Tuhan. Maka kita tanya dia, apa bukti kamu yang mengatakan kamu adalah Tuhan? Tu. Boleh? Tak dia dah. Ni sebab dia kata dah makna Tuhan. Okey. Sebab tu kata jangan tolak dulu. Tapi sebelum kita nak tanya dia, kita kena tahu dulu apa makna Tuhan. Berdasarkan kepada takrif, berdasarkan kepada definisi, berdasarkan kepada pagar syariat. Definisi takrif itu semua pagar syariat. Pagar supaya jangan bagi otak kita keluar daripada pagar. Otak kita ni, akal manusia ni boleh memikirkan apa sahaja yang dia inginkan. Akal manusia ni dia boleh fikir apa saja. Kalau tak pagar elok-elok, kalau tak sekat elok-elok dengan syariat yang betul, lingkup habis manusia ni. Dia lingkup habis. Baik, dan makna, apa dia makna? Makna ni tulis ma'uniya minal lafzi. Makna ni apa dia? Diri perkara. Apa dia makna? Diri perkara. Contoh kita sebut. Kereta. Jadi kereta yang kita sebut tadi ni, K-E-R-E-T-A, kereta yang kita sebut, adakah di sini kereta? Adakah yang di dalam buku kereta? Adakah yang di dalam gambar tu, dalam Facebook kita tengok tu kereta? Bukan. Adakah di dalam kepala otak kita ni ada tayar, ada enjin, ada minyak hitam, ada leaking, ada exhaust, ada absorber, ada sebagainya? Adakah bila kita sebut sebut kereta, adakah benda tu ada dalam ni? Tidak. Itu fizihin. Itu dalam fikiran kita. Dalam pengertian fikiran kita. Bukan secara realiti, bukan secara khariji. Tetapi makna yang kata kereta tu duduk di bawah pos rumah kita tu, boleh pegang. Dia akan ambil saiz, dia akan ambil point dia, dia akan ambil ruang dekat dia. Untuk dia masuk, untuk dia duduk. Itu orang panggil kereta. Itu orang panggil nama dia makna. Belacan. Wah, sebut belacan sini kena resdung ke? Tak, hang kena makan dulu belacan, baru kena resdung. Mana belacan? Duduk dalam TI, duduk dalam bungkus kertas tu. Tu belacan. Telur, duduk dalam TI. Apa lagi? Ayam, duduk dalam TI. Duduk dalam kandang, duduk dalam remban. Lembu, duduk dalam remban. Itu orang panggil makna. Atau dalam bahasa Arab dipanggil sebagai ma'uniya minal lafzi. Apa sahaja yang dimaksudkan daripada lafaz. Daripada lafaz itu apa maksud daripada lafaz itu apa? Maknanya diri perkara. Realiti dia. Itu orang panggil makna. Baik. Jadi apabila kita sebut Tuhan, apa makna Tuhan? Realiti Tuhan. Kita nak faham realiti Tuhan mana boleh? Tak boleh faham realiti Tuhan, weh. Tak boleh faham. Kita tak mampu. Al-azzu 'anil idraki idrakun. Lemah daripada mendapatkan hakikat Tuhan, itulah tahap dan qadar pengetahuan kita. Bukan kita mampu untuk nak mendapat hakikat Allah. Tak mampu kita. Tapi apa yang kita mampu dapat dan tanam dalam hati kita ialah erti ketuhanan. Apabila disebut dan makna Tuhan, itu bermaksud erti ketuhanan.
Yang kita boleh tanam dalam hati kita. Bila kita faham itu, kita akan mengaku benar-benar. Oh, patutlah Allah Ta'ala kata dia Tuhan. Patutlah. Baru kita tahu. Itu orang panggil makna. Aduh, Ustaz kita tulis dah. Ma'uniya minal lafzi. Ustaz tolong tulis. Nanti bila saya sebut. Bila anda sebut apa nama apa saja yang berkaitan dengan ta'rif, jirim, jisim, arad. Minta Ustaz tolong tulis. Ini apa nama bantuan lah. Saya nak tulis whiteboard tak boleh. Ustaz kena tulis lah. Dan makna Tuhan itu, apa dia Tuhan? Asalnya Tuan. Tuan ni yang empunya. Orang panggil Malik. Mim alif lam kaf. Malik. Apa dia Malik? Makna Tuan. Asalnya Tuhan itu Tuan. Apa Tuan? Malik. Hak dia. Reta meredak dia. Tu. Buh reta meredak boleh kot lah. Tu. Reta meredak dia. Ni Tuan. Kita hamba. Allah Tuan. Langit, bumi, arah kursi ni hamba. Makhluk. Allah Tuan. Maka tak ada satu yang bertuankan selain Allah. Maka diubah dan ditukarkan lafaz Tuhan itu kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Baik. Ini bahasa lah. Iktibar bahasa petani lah. Siapa orang tua? Orang tua asalnya dulu orang tuha. Kalau bahasa lama lagi, dulu lagi masalah ta ha alif. Ta ha alif. Tak ada waw, lagi pening. Ta ha alif, tuha. Akhirnya masuk alif, ta waw ha alif, tuha. Gagah api lagi. Dia buang dia buang apa nama ha, tinggal alif dan waw. Jadi orang tua. Tu. Orang tua. Jadi ha alif di sini ditukarkan dengan ha, dinamakan Tuhan. Jadi sebut lafaz Tuhan. Ini orang panggil skrip lah. Skrip. Manuskrip. Lafaz-lafaz para guru-guru kita. Lafaz Melayu lah. Dan makna Tuhan itu ialah. Apa dia Tuhan? Tulis sikit. Apa dia Tuhan? Tumpangan. Ataupun tupanan. Ini satu istilah yang disebut oleh Pada Ain dalam kitab dia. Apa dia Tuhan? Yakni tupanan. Apa dia Tuhan? Tumpangan. Tuhan ni sebagai tumpangan. Pasal apa kita panggil dia tumpangan? Pasal pihak dia yang mengadakan kita makhluk. Maka kita tumpang dekat dia. Siapa seorang pun tak boleh nak lepas daripada kita, nak bertumpang dengan Tuhan. Tak boleh. Apa dia makna Tuhan? Ialah satu zat. Tengok dia umar khusus. Ialah satu zat. Apa dia Tuhan? Ialah satu zat. Zat yang terkaya ia daripada tiap-tiap barang yang lain. Habis dekat tu. Oleh kerana kitab ni terlalu ringkas. Dia tak ada cerita tentang istilah zat tu apa, sifat tu apa, maka kita kena masuk cerita. No? Maka kita kena masuk cerita. Apabila disebutkan Tuhan, jangan lupa apa dia? Zat dan sifat. Betul ke betul? Betul tak? Apabila disebutkan Tuhan, maka yang kita faham seperti mana kita sebut di malam semalam dan malam-malam semalam. Bila sebut kata Tuhan, iaitulah dua, iaitulah zat dan sifat. Betul? Jangan lupa ni. Lafaz Tuhan, dua, zat, sifat. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham dulu zat. Minta maaf lah, ada Tok Guru saya telefon, minta maaf. Ada ganggu sikit. Tok Guru saya berbelah cenak telefon. Dia suka telefon lewat malam. Tok Guru saya berbelah cenak, dia telefon, minta maaf lah. Okay, kita sambung balik. Okay, zat dan sifat. Allahu Akbar. Dia selalu telefon banyak kali. Tak apa, sabar. Kita sambung. Minta maaf, ada gangguan sikit. Baik. Bila kita sebut kata Tuhan, gam mesti kena cepat di otak kita ni. Kita kena tangkap terus. Akal kita terus kena berfungsi. Tuhan ialah zat dan sifat. Itu kata Tuhan. Zat dan sifat.
Minta maaf lah kalau kata ada orang yang dah expert apa semua. Saya terpaksa kena perlahankan kerana ada sahabat-sahabat kita yang perlu benda ni. Nah, kita kata Allah Ustaz boring lah apalah kan. Sabar-sabar lah. Anggaplah macam kita tak pernah tahu. Berkat Muhammad. Allahumma salli. Minta maaf ada gangguan. Ada gangguan di FB. Di Google Meet tak ada gangguan apa. Tinggal sikit lah. Okey nah. Kita sambung. Harap Baba tak telefon dah. Baba lah cenak dia telefon. Allahumma salli Muhammad. Okey. Jadi bila sebut kata lafaz, bila sebut kata Tuhan, zat dan sifat. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham dulu apa itu zat. Allahumma salli ala Muhammad. Tunggu telefon. Okey. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham dulu zat tu apa. Zat ni kalau mengikut tarif yang sedia maklum, iaitulah tu akak baru belajar. Okey. Maqama binafsihi. Kalau angkat takut dia terganggu, saya pun terasa hati lah ni. Tok kita telefon. Tapi kalau dia angkat, saya telefon saya kena angkat lah. Tak tahulah dia tak telefon lah. Saya takut kalau saya angkat, saya terputus. Jadi saya takut tu. Tapi Tok Guru telefon ni, jam juga lah. Jadi kita duduk tahan, tak tahu kan. Nak buat macam mana lah, sekejap lagi saya telefon balik, tak apa. Saya telefon balik, jangan bimbang. Baik, apa makna zat? Zat ini makna maqama binafsih. Bahasa Arab, Ustaz tolong tulis. Apa dia itu zat? Maqama binafsih. Itu zat. Sesuatu yang berdiri dengan sendiri. Penting. Tak ada penting sangat. Saya tahu tu apa sebab dia telefon, saya tahu. InsyaAllah saya call balik, tak apa. Baik, kita fokus kita. InsyaAllah tu memang selalulah macam tu. Baik. Yang kata zat itu apa? Maqama binafsih. Sesuatu yang berdiri dengan sendiri. Okey. Apa yang kita nak masukkan dengan zat? Contoh macam kitab ni. Kitab ni maqama binafsih, zat yang bermaksud maqama binafsih, sesuatu yang ada sendiri-diri. Sesuatu yang berdiri dengan sendiri. Okey, Ustaz dah bantu. Maqama binafsih bermakna sesuatu yang berdiri dengan sendiri. Apa makna sesuatu yang berdiri dengan sendiri? Zat ini adalah diri dia. Yang mana kita tengok kitab ini, inilah orang panggil zat. Bukan zat yang seperti mana dalam ilmu-ilmu yang lain. Tu. Jadi zat, ya Ustaz, baik Ustaz, baik. InsyaAllah tak apa, nak settlekan itu dengan bapa. Baik. Okey, ni zat. Besar mana zat dia? Lebih kurang dalam 7 inci. 8 inci kita kata besar ni lah. Berat lebih kurang dalam 1,5 kilo. Ni nama dia zat. Apa dia takrif dia? Maqama binafsih. Sesuatu yang berdiri dengan sendiri. Macam mana kita nak faham maqama binafsih? Nak faham kita pada maqama binafsih, sesuatu yang berdiri dengan sendiri, kita kena faham sifat dulu. Kita kena faham juga sifat. Apa itu sifat? Sifat itu maqama bil ghair. Sesuatu yang adanya pada sesuatu yang lain. Contoh. Kita ambil macam ni lah tuan-tuan. Putih di kertas. Putih di kertas, cat kuning di dinding. Tuan-tuan tengok, kuning di dinding ni. Dinding ni orang panggil zat. Kuning di dinding ni orang panggil sifat. Tapi saya nak tanya tuan-tuan satu. Tuan-tuan nampak kan dinding rumah bilik saya ni? Kuning. Saya nak tanya satu. Tuan-tuan nampak kuning ni? Tuan-tuan nampak kuning ni cat dinding, kuning ni warna bagi dinding ke ataupun warna bagi cat? Tuan-tuan cuba jawab. Warna di dinding ni, adakah warna kuning ini sifat bagi dinding ataupun warna kuning ini sifat bagi cat? Ada? Boleh? Jadi, kalau kita katakan kuning ini sifat bagi dinding, tak betul. Kerana apa? Kerana lama kelamaan cat ni dia akan lekang. Cat ni akan lekang. Bila cat ni akan lekang, kuning tidak akan tinggal di dinding.
Kuning tidak akan tinggal di dinding. Sebab apa? Kuning ikut serta dengan cat yang sudah membeku. Kuning ni sifat, bukan sifat bagi dinding. Kuning ini sifat bagi cat. Kerana cat pada ketika itu zat. Kuning tu sifat. Maka sebab itu, cat yang tumpang di dinding, dia bukan tumpang tapi dia lekat. Cat ni dia duduk di dinding, dia lekat. Bukan dia tumpang, tuan-tuan dah. Jadi cat ni tetap zat. Dan cat bukan sifat. Yang sifatnya ialah kuning. Kuning tu sifat bagi cat. Sebab tu kalau lekang sekali dengan kuning. Apabila cat lekang, dinding tak lekang, tuan-tuan. Dinding duduk situlah. Dinding ni zat yang lain. Cat satu zat yang lain. Kuning sifat bagi cat. Jadi apa itu zat? Zat ini sesuatu yang diri dia. Sesuatu diri. Itu zat. Zat ni mana diri? Huwa. Dia. Itu zat tu. Dia. Mana zat? Qul huwa. Katakan olehmu, ajarilah olehmu wahai Muhammad, dia, yakni Allah, zatnya apa? Sifat bagi cat. Ya. Ini kuning ni sifat bagi cat, bukan sifat bagi dinding. Dinding rumah hang kalau kuning kalau hijau, elok warna merah. Pernah kata fikir bahawa kuning, merah, hijau itu putih? Bukannya sifat bagi dinding, tetapi sifat bagi cat. Tapi kalau putih di retas ni bukan sifat bagi cat. Putih di retas ni sifat bagi zat. Apa zat dia? Helaian kertas. Maka kertas ini nama dia zat, putih ini nama dia sifat. Tu kena faham tu dulu. Apa itu Tuhan? Zat dan sifat. Apa dia zat? Sendiri-diri dia. Apa itu sifat? Sifat itu berdiri pada zat. Sifat itu ada pada zat. Apa itu zat? Sendiri-diri. Apa itu sifat? Sifat itu berdiri pada zat. Adakah sifat itu boleh sendiri? Tidak. Tak mungkin sama sekali sifat itu berdiri sendiri. Kerana sifat tidak punya ciri-ciri seperti mana zat. Kita ambil buah temikai. Gam kita tetak tengah, belah dua. Bila kita tetak tengah, belah dua, terbelahlah temikai tadi. Yang kena potong merah temikai ke temikai? Yang kena potong merah temikai ke temikai? Sudah tentu yang kena potong itu temikai. Habis merah tak kena potong. Maka berlakulah sedikit action di antara kedua-duanya itu. Maka cat kata merah kata dekat temikai, padahal muka hang kena kerat. Aku tak kena kerat. Jadi merah di temikai kata kat temikai. Merah kata kat temikai, hei temikai, hang kena kerat, aku tak kena. Temikai kata, hang jangan do action. Hang tu merah, hang ada pun tumpang kat aku. Kalau aku tak ada, hang tak boleh ada. Sungguh juga merah kata. Jadi sama-sama menang. Kerana apabila sebut temikai, fahamnya merah. Bila sebut temikai, fahamnya kulitnya hijau, sifat. Maka semuanya saling mencukupi. Kesemuanya saling melengkapi. Tidak mungkin zat tanpa sifat. Dan tidak boleh sifat berdiri sendiri tanpa zat. Betul ke tak betul? Betul ke betul? Tak mungkin zat berdiri tanpa sifat. Adakah tuan-tuan pernah nampak satu zat, satu diri yang tidak punya sifat? Adakah? Tak ada. Berarti kalau kata orang tu kata ada, kalau ada seorang yang kata ada, memang wajib orang tu dihukumkan gila. Orang tu wajib dihukumkan gila. Kerana apa? Otak dah sudah tidak siuman. Dia dah tak boleh nak kontrol otak dia. Dia tak boleh memikirkan. Dia tak boleh mendapat satu maklumat yang tepat, yang betul. Itu orang gila nama dia. Bila dia tak boleh mendapat maklumat yang betul, itu nama dia gila. Jelas? Alhamdulillah. Okey, jadi tidak ada satu zat yang tidak punya sifat, dan tidak ada satu sifat yang berdiri sendiri, melainkan berdiri pada zat. Seperti mana garam. Jangan jadi sopa ustaz.
ustaz tasawuf yang tok belah Penang hari tu ni. Garam tu sifat. Masin bukan garam tu sifat. Masin tu zat. Mai kejadah mana masin tu zat. Masin tu sifat, garam tu zat. Tuan-tuan pernah fikir tak? Ni. Kita ambil ayat kosong satu, ayat kosong. Kita ambil ayat kosong. Kita buh gula 3 cenjah. Tuan-tuan renung tengok. Kita buh gula 3 cenjah. Lepas tu kita kucai. Kucai ke arah kiblat lah bagi ada power. Kita kucai ke arah kiblat. Bum. Gula tadi pergi mana? Ada tak gula dalam tu? Kita buh gula dalam ayak, kita kucai. Bila kita kucai, ada tak gula dalam tu? Ada tak? Tolong jawab, Ustaz. Ustaz Fiq. Ada tak gula dalam tu? Abang Razi. Abang Razi. Ada tak? Siapa lagi yang komen ni? Ada tapi larut. Tu kena jawapan. Mana bukti kata gula tu ada? Bukti kata gula tu ada pasal ayam tu mana? Pasal apa gula tu larut? Sebab dia gula ni asalnya daripada kategori ma'i'un, cairan. Okey? Gula ni dia asal daripada kategori cairan. Dia sejenis air. Bukan air. Dia sejenis cecair. Nak kata ayam tak boleh sebab ayam tebu. Ada gula tebu. Ada gula merah. Semuanya daripada ayam. Tapi dia jenis cecair. Bila cecair, dia menerima larutan. Ataupun dalam ilmu makulat dia panggil mesra larut. Gula tak ada. Manis ada. Tak ada. Adlina Ahmad. Tak betul tu. Gula bukan tak ada. Gula tu ada. Sebab apa kita kata gula tu ada? Buktinya sebab air itu manis. Mana ada gula tak ada? Tinggal yang kosong je. Kita buh gula, kita kucai-kucai. Gula tu tak ada. Pergi mana gula? Gula tak ada. Tak ada ni sebab kita tengok dengan mata. Sebab benda tu dah larut. Jadi bila benda tu larut, dia tak boleh nampak. Dia dah sebati dengan ayam. Mesra larut. Sudah sebadan. Bila sudah sebadan, dah larut. Bila larut, tak boleh nampak. Sebab apa larut? Sebab sama-sama sejenis. Apa dia sama sejenis? Ayak dan cairan. Bila ayak dan cairan, mesra larut. Ayak dengan minyak tak boleh. Pasal apa? Pasal apa ayak dengan minyak tak boleh mesra larut? Pasal lain-lain hakikat. Kalau ayak dan cairan, boleh mesra larut. Tapi gula tadi hilang. Adakah hilang dia tu? Adakah hilang dia? Adakah hilang dia secara realiti? Tak. Sebab apa? Sebab manis masih ada. Manis itulah yang menunjukkan bahawa gula tu masih ada dalam tu. Tetapi hakikat dia sudah, mana hakikatnya? Diri dia sudah tidak ada. Hancur. Larut, mesra larut. Kerana apa tuan-tuan? Ilat dan sebab dia. Apa sebab dia? Yang kita tetap berhujah bahawa gula itu tetap ada di dalam air kerana walaupun sekalipun tidak dilihat oleh mata, kerana sifatnya manis. Sifat dia manis. Kalau gula tu hilang sekali dengan manis. Gula manis tidak akan terpisah daripada zat, iaitulah gula, walaupun 1 detik dan seseken. Setengah seken pun dia tak boleh lompat pergi kepada satu zat yang lain. Kerana ini ada kaedah pagar syariatnya. Ini ada kaedah. Kalau saya nak sebut semua istilah bahasa Arab, penat saya nak terjemah pula. Lah kita main mantik Melayu sudah. Kita main mantik Melayu, buka supaya kita dapat faham apa itu zat dan apa itu sifat. Harap-harap tuan-tuan dapat faham. Boleh? Jadi kita kena faham dulu apa itu zat dan apa itu sifat. Zat maqama binafsih, sesuatu yang diri sendiri, sesuatu yang adanya secara diri sendiri. Ada sendiri-diri. Maknanya ada diri dia tu, konsep diri dia semata. Kalau bola tu bulat, maka bulat banyak tu saja zat dia. Kalau kereta tu, kereta iswara, iswara lah. Kalau kereta Myvi lah. Kalau Skyline lah. Kalau A45 lah. Itu kereta.
Jadi itu diri dia. Macam saya berat 60 kilo, tinggi 160. Maka zat saya berat 60 kilo, tinggi 160. Kalau orang lain, Cikgu Din, mungkin berat dia 80, tinggi 170. Ustaz Din kita dalam ni, yang dia tolong cetek tu. Tu. Jadi zat dia besar tu. Saya kecil sikit. Jadi bila saya kecil, ruang yang saya ambil tak sama seperti mana ruang yang Ustaz Din ambil. Kenapa? Ustaz Din tu lebih besar sikit pada saya. Mungkin Ustaz Afif besar lagi. Ustaz Azhar, imam muda, mungkin besar sikit daripada saya. Saya juga. Jadi itu zat orang panggil. Zat, nama dia zat. Maka kita kena faham pada Allah, zat itu ada sendiri diri. Itu zat, zat Allah bukan seperti mana zat kita. Ini tak ongkai lagi. Zat Allah yang kita nak fahamkan, zat, takrif zat itu adanya sendiri diri. Bukan kita nak faham pada sifat lagi, tetapi kita nak faham zat, mesti kita kena faham apa itu sifat, apa itu zat. Dua-dua ni mesti kena faham sekali. Penghuraian tak boleh dah sekali, kena lain-lain lah. Okey, apa dia itu zat? Sesuatu yang ada sendiri diri. Sesuatu yang ada sendiri diri. Okey, apa itu sifat? Sifat ni dia ada dua jenis. Dua jenis. Yang pertama, sifat yang ada diri dan dia ada pada zat. Contoh, seperti mana kuning di kulit pisang. Kuning di kulit pisang. Kuning di kulit pisang, sifat. Kulit pisang, zat. Pisang tu zat. Baik. Adakah kuning boleh sendiri diri tanpa kulit pisang? Tak boleh. Baik. Kita balik daripada masjid. Pukul 12 tengah malam. Tiba-tiba satu putih lalu di depan kita. Pum. Lalu depan kita laju. Fum. Laju pi. Terkejut kita. Bawa sepeda kereta berlepas ke tepi belah pokok. Kita takut dekat putih ke? Kita takut dekat hantu? Kita terkejut putih ke? Kita terkejut hantu? Putih. Jubah di rumah kita pun putih. Baju yang kita pakai pun putih. Kain sejadah kita pun putih. Kereta kita pun putih. Adakah kita takut kepada putih? Tidak. Yang kita takutnya ialah kepada tuan putih. Apa dia? Hantu. Itu yang kita takutnya. Yang kita takutnya ialah hantu. Sebab tu menggigil. Sebab tu takut. Sebab tu lari. Nampak? Pasal apa kita takut? Pasal hantu. Orang lah takut hantu, bukan takut Tuhan. Tu. Jadi fahamnya, segala sifat, ini kena taruh ni, kena tulis taruh. Segala sifat tidak boleh sendiri, melainkan berdiri pada zat. Ataupun melainkan tumpang pada zat. Segala sifat tidak boleh sendiri, melainkan berdiri atau tumpang pada zat. Itu maksudnya sifat. Faham tak? Segala sifat tidak boleh sendiri, melainkan berdiri ataupun menumpang pada zat. Itu kaedah dia. Baik. Berarti tadi ialah sifat yang ada. Okey? Tadi yang kita sebut kuning, masin. Itu sifat yang bersalah. Okey tuan-tuan. Bila sebut kata sifat, takrif kena clear. Tak main. Tu ada kawan-kawan kita tolong catat dalam ruang komen supaya sahabat-sahabat kita yang keluar masuk ni boleh faham. Kalau tidak dia tanya-tanya, jadi kadang-kadang dia tanya benda yang kita dah hurai. Jadi dia jadi lambat. Tolong tulis. Siapa yang mampu catatlah di ruang komen. Biar banyak komen ribu minta apa. Ada manfaat. Itu maknanya bukti saya ada depan saya ada orang yang sedang fokus. Baru saya dia main aura sikit. Okey. Betul. Zat tu maknanya mana diri. Seperti mana pisang. Kuning tu nama dia arat. Saya tak sebut lagi istilah arat tu. Saya tak sebut lagi. Saya hanya sebut sifat. Ataupun kita panggil arat. Saya tak sebut lagi. Sebab apa saya tak sebut? Saya tak mau peninggal kepala yang bau-bau. Tu. Baik. Jadi bila kata zat dan sifat, kita faham lah. Pertama zat
Dan yang keduanya sifat. Sifat ni terbagi pula kepada dua. Yang pertama ialah sifat yang ada. Okey, sifat yang ada ni tuan-tuan, ada sifat yang ada ni, semua sifat tu bangsa ada. Tetapi tiap-tiap yang ada tak semestinya boleh dilihat dengan mata kepala. Okey, ni peringkat kita nak ambil step by step. Peringkat. Okey. Jadi bukan semestinya sifat yang kata ada tadi ni, bukan semestinya semua boleh dilihat dengan mata kepala. Ini kena faham dari segi sudut konsep idrak, dapatan hasilan. Di tubuh badan kita ini ada 5 perkara yang dipanggil sebagai sifat idrak. Yang pertama ialah penglihatan. Yang kedua ialah pendengaran. Yang ketiga ialah pecium. Ni pecium. Hidung. Yang keempat ialah lidah ataupun pekecap. Kena tulis. Pekecap. Dan yang kelima ialah segala kulit kita yang bertaburan di tubuh badan kita, kecuali rambut, gigi, kuku. Itu bukan jenis dia. Sifat yang bangsa ada. Satu lagi tak masuk lagi. Kita baru duk cerita sifat yang bangsa ada. Sifat ni ada 2. Satu, sifat yang bangsa ada. Yang kedua, sifat yang bangsa sungguh. Hak tu saya tak masuk lagi. Sebut benda lagi. Saya nak terang satu-satu. Yang pertama, sifat yang bangsa ada. Sifat yang bangsa ada ni, kita kena lihat di tubuh badan kita. Di diri kita ni. Di diri kita ni, kita boleh dapatkan sifat yang bangsa ada melalui panca indera kita yang 5. Ini anugerah Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Apa dia? Yang pertama, penglihatan. Yang kedua, pendengaran. Yang ketiga, Allahumma salli ala ni pecium. Penghidu ni, hidu, daya deria bau. Yang keempatnya ialah deria rasa, lidah. Lidah kita deria rasa. Kalau kena COVID, dia tangkap 2. Yang ni ilmu perubatan. Siapa nak ikut ilmu perubatan, boleh follow saya esok. Sekejap lagi saya abang. Ni, lidah. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, kulit yang bertaburan. Apa saja kulit yang duduk di tubuh badan kita ini dapat detect benda yang ada. Walaupun kadang-kadang tak masuk akal. Okey. Satu soalan. Baik. Kita tidur malam, kita mangkit pagi tuan-tuan. Kita tidur malam, kita mangkit pagi. Ni saya buat soalan lah. Okey. Kita mangkit pagi, kita celak mata. Celak mata ni waktu tu maknanya cerah. Baik. Bila kita buka mata kita, apa yang kita nampak di depan mata kita? Tu Ustaz Din bantu. Ada siapa boleh jawab? Bila kita celak mata, apa yang kita nampak di hadapan mata kita? Okey, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok di depan tuan-tuan lah ni. Tuan-tuan nampak apa? Tuan-tuan tengok di depan lah ni. Tuan-tuan nampak apa? Saya nampak ni. Di depan saya ni ada banyak benda. Ada frame, ada meja, ada suis, ada penyangkut, ada almari, ada mari, ada beg travel. Ada rangka baju dalam bilik kan? Nampak ustaz. Nampak zat. Baik, cuba tuan-tuan renung tengok. Nampak cahaya? Dekat dah. Kuih dekat dulu. Kuih dekat. Aku dekat. Tak kena lagi. Siapa nak tolong? Ustaz Din, jangan jawab. Depan saya nampak FB yang ada Ustaz Jam. Jangan jawab gitu. Tengah serius ni. Hamzalah Hasan. Okey. Betul juga. Tak nampak apa Ustaz? Jam. Baik. Yang bila kita celak, ya kalau nampak saya pun, yang sebenarnya tuan-tuan bukan nampak saya dulu.
Kalau tak ada benda tu, tuan-tuan tak akan nampak saya. Kalau tuan-tuan tengok muka isteri tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan, kalau tak ada benda tu, tuan-tuan tak akan nampak mereka. Apa dia? Cuba fikir. Cuba fikir, tengok. Tak nampak apa. Nampak ustaz? Kacau. Kacau nampak apa? Bila kita celek mata pagi, kita nampak apa? Senang saja tuan-tuan. Abang Jaidin nampak bulu mata jam. Nampak jisim kot. Nampak penglihatan tak kena ke? Nampak ustaz lah sebab ustaz. Bukan. Tak betul. Tak betul. Zat tak betul. Penglihatan tak betul. Dah saya abang. Nampak warna. Kalau tidak ada warna pada sesuatu benda, maka tuan-tuan tidak akan nampak sesuatu zat itu. Ini satu anugerah Allah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, yang menyebabkan mata kita boleh detect pada warna. Kalau tak ada warna ni, semua jadi halimunan. Nampak warna. Betul ke betul? Ni tuan-tuan nampak sutera hijau ni. Kalau tak ada warna hijau ni, semua satu warna saja, semua jernih semua. Ada nampak? Oh, betul ya. Hitam putih, ya. Warna. Betul, ya. Cuba guna otak kita. Bila kita celek mata, yang kita nampak di depan mata kita, warna. Alhamdulillah, ya Allah, mata aku masih berfungsi. Sebab apa? Fungsi mata melihat warna. Bukan roh kau, bukan roh. Nampak roh jam. Nampak roh keluar tu matilah jawab dia. Nampak warna pada satu benda, iyalah. Tu satu dah. Berarti apabila mata kita berfungsi melihat, bila mata kita berfungsi melihat pada sesuatu, yang kita melihat pada sesuatu itu, permulaan yang kita lihat ialah sifat dia. Barulah kita bawa kenal benda tu. Bila kita tak lihat sifat warna dia, kita tak boleh kenal benda tu. Cuba tutup lampu, tak kenal apa ada depan kita. Gelap gulita, nampak gelap. Gelap ni tak ada nampak apa. Gelap. Betul juga tu, tak terfikir. Betul lah, kena fikir. Sebab tu kata ilmu ni kena fikir. Kena guna otak. Kadang-kadang tok guru ni bagi puan-puan sikitnya. Kita kena duk kerah kepala otak. Kita fikir atok tu buat qadiyah gitu, gini gitu. Macam-macam kena usaha nak beli ilmu tauhid ni. Ini baru peringkat. Sebab tu saya kata, kalau 20 siri, na'udzubillah lah. Kan? Kalau tak habis. Tapi bagus juga. Biar pilah 20 ke 30 ke ikutlah. Tugas saya baca. Nak perhabis cepat. Beginilah cerita dia. Tak faham. Tak boleh faham. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Nak dunia kena ada ilmu. Nak akhirat kena ada ilmu. Kena try kuliah dalam gelap sekali. Jam. Jadi, tuan-tuan, bila tuan-tuan dapat lihat warna, bererti di situ tuan-tuan dapat kenal benda. Oh, seluar jin warna biru. Oh, kentola. Oh, meja. Oh, Quran. Oh, kitab. Oh, pintu bilik air. Oh, dinding, tingkap. Jadi bila kenal sifat tu, maka kenal lah benda. Boleh faham? Faham ke faham? Alhamdulillah. Saya harap sedikit sebanyak apa yang kita bincang malam ni boleh bawa pergi ke malam esok. Yang mana malam ni kita hanya cerita tentang kita hanya kata apa? Dan makna Tuhan itu ialah satu zat. Boleh baca dekat tu ya malam ni. Boleh baca dekat tu. Tu pun alhamdulillah lah. Malam esok kita sambung pula kepada sifat yang kedua. Jangan lupa. Mata kita melihat, telinga kita mendengar, hidung kita mencium, mulut kita, lidah kita mengecap, merasa. Allah SWT lagi kulit kita merasa. Kulit kita, mulut kita mengecap, kulit kita menyentuh, ataupun kita panggil rasa jugalah. Kulit kita menyentuh. Sifat idrak ni kasar, lembut. Ada kulit, hikmah kulit ni besar juga ni. Ada. Jadi jangan lupa istilah ni. Kalau lupa
Game. Susah. Orang buta tak nampak apa sebab tak ada cahaya. Dia nampak gelap semua. Tetapi orang buta, Allah Ta'ala masih kekalkan dia telinga. Bila ada telinga, dia masih lagi mukallaf. Tidak gugur mukallaf dia. Alhamdulillah, faham tak? Alhamdulillah. Jadi sekadar tu dulu pertemuan kita pada malam ni. Mudah-mudahan ada sikit manfaat dia. Mudah-mudahan ada keberkatan dalam majlis kita walaupun secara online. Harap kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertemu lagi di minggu hadapan, di hari yang sama, iaitu hari Jumaat malam Sabtu malam Ahad, Ahad malam Isnin, di waktu yang sama, iaitu pukul 9.30. Dan ajak lagi kawan-kawan yang masih lagi kelabu asap, yang masih lagi tak tahu apa, yang masih lagi rapla jingga, ajak main mengaji, ajak main kuih dengar. InsyaAllah kita bantu sama-sama kita faham. Kada tu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma faqihna fi fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya terlupa ada soalan yang ustaz bagi dekat saya semalam tadi. Apa Allahumma salli ala Muhammad. Apakah sebab kita boleh lupa janji kita dengan Tuhan dulu? Masya-Allah, soalan ni bagi saya agak berat. Apakah sebab dan punca kita boleh lupa janji kita dengan Allah dulu? Alastu birabbikum. Adakah tidak aku ni Tuhan kamu? Kita semua pakai jawab. Tiba-tiba kita main, kita lupa. Jadi dengan hikmah rahsia yang ada pada Allah serta taksis Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taksis dan taksir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala dah tentukan, kita tak tahu rahsia apa di sebalik itu, kita tak tahu. Yang mana Allah Ta'ala dah tetapkan nak jadi hamba dia, yang masuk nak beriman masuk syurga, itu semua hak Allah. Hak mana Allah Ta'ala nak buh dan neraka, itu hak Allah. Jadi kita tak boleh nak kata apa lah. Kita nak kata apa, kita tak boleh. InsyaAllah sekadar tu dulu. Kita sambung lagi di masa yang akan datang. Apa saja soalan nanti saya akan cantik semula, insyaAllah. Wallahualam.